استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Ashabul Fadilah, pengurusi Masjid Ibadur Rahman, Ustaz Sayuti, Tuan Imam, Ustaz Syarul, seluruh ahli kuasa masjid, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali hari itu lagi. Alhamdulillah. Pada malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang pendek tetapi maknanya begitu luas dan mendalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sesiapa yang mencintaiku, pastilah dia akan bersama denganku di dalam syurga nanti. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku ialah untuk orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Suatu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar 1/3 umatnya menghuni syurga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu teringin
dan tamak halupa umatnya memasuki syurga. Maka Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk 1/3 umatnya masuk syurga. Bila Nabi kita SAW minta, tengok-tengok Allah berkenan. Bila Allah berkenan, Nabi begitu ta'ajub, sebab 1/3 bukan jumlah yang sedikit, 1/3 jumlah yang banyak. Waktu umat Muhammad masuk syurga 1/3. Umat Nabi-Nabi yang lain min ladun Adam sampai Nabi Allah Isa AS himpun semua 2/3 saja. Umat Muhammad mewakili 1/3. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah terima, Nabi ta'ajub, Allah terima. Langsung main perasaan dalam hati Rasulullah nak minta lagi. Maka Nabi kata, Tuhanku, boleh tak kalau umatku penghuni syurga itu ialah separuh penghuni syurga. Jadi Nabi minta macam tu, kira minta ni minta yang luar biasa, tanpa disangka-sangka. Allah terima juga. Separuh penghuni syurga ialah umat Rasulullah. Bila Allah terima, Nabi lagi jadi semakin tamak dan halupa. Nabi minta permintaan yang ketiga. Nabi kata, ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tak wahai Tuhan, 2/3 penghuni syurga itu umatku. Ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menakjubkan Nabi, Allah terima juga. 2/3 umat Muhammad, 2/3 penghuni syurga itu ialah kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap insya-Allah kita yang pada malam ini dalam masjid pada malam ini, dan juga yang mengundi live di mana-mana pada malam ini, termasuk semua umat Islam yang memakmurkan rumah Allah di mana-mana saja pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, termasuk dalam 2/3 yang akan menghuni syurga insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, pasal apa Nabi halupa sangat kita semua masuk syurga? Sebab Nabi nak kita bersama-sama dengan dia dalam syurga. Itu saja. Maka sesiapa yang menghuni neraka, maka jauhlah dia daripada bersama-sama dengan Nabi dalam syurga. Tuan-tuan mata Allah sekalian, maka begitulah sayang dan cintanya Nabi kepada kita. Sampai Nabi kita SAW dalam semua perkara mengajarkan kita untuk kita semua terelak daripada masuk neraka. Selepas daripada semayang, Nabi kita ajar untuk kita berkata, Allahumma ajirni minan nar. Nabi ulang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi pula menggunakan uslub Allahumma ajirni. Nabi tidak menggunakan uslub Allahumma ajirna. Pasal apa? Sebab Nabi nak suruh setiap kita berkata, Allahumma ajirni minan nar, wahai Tuhan, selamatkan aku daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi nak suruh setiap orang berdoa untuk dirinya selamatkan daripada neraka. Kalau Nabi kita SAW baca Allahumma ajirna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti setiap orang sahabat boleh kata amin. Tapi itu bukan tujuan Rasulullah. Nabi nak setiap orang masuk syurga dengan doanya sendiri. Nabi kita SAW boleh mendoakan untuk semua umat yang masuk syurga. Tapi Nabi kita SAW ialah seorang insan yang berakhlak mulia, yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti mana Nabi kita SAW pada ketika Nabi masih kecil, masih baby, masih budak,
pada saat menyusu dengan anak Halimatus Sa'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi minum di susu sebelah kiri, Nabi tak mau dah di sebelah kanan. Kalau Nabi disusukan di sebelah kanan, Nabi tak mau dah di belah kiri. Sebab Nabi tidak mementingkan diri dia sendiri. Maka kalau Nabi dah minum sebelah kanan, di belah kiri untuk anak Halimatus Sa'diyah. Kalau Nabi dah minum di sebelah kiri, di sebelah kanan ialah untuk anak Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suruh kita semua berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Sebab Nabi takut 1/3 daripada umatnya yang tak masuk surga itu ialah yang tidak diselamatkan, yang tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dah doa lah, 2/3 daripada umat Muhammad akan masuk surga. Contoh 1/3 tu bahaya. Maka Nabi SAW suruh setiap kita baca secara peribadi supaya kita tak termasuk dalam 1/3 itu, supaya kita termasuk dalam 2/3 itu, insyaAllah. Tuan-tuan, apa modal kita untuk masuk syurga bersama dengan Nabi? Modal untuk masuk syurga dengan Nabi satu saja, cinta kepada Nabi, kasih kepada Nabi. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, dia akan bersama denganku dalam syurga nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, barangkali ada orang bertanya, macam mana nak bersama dengan Nabi dalam syurga? Nabi sudah pasti itu syurga paling tinggi. Syurga kita pasti lebih rendah daripada syurga Rasulullah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi akan bersama dengan kita di mana sahaja syurga kita. Tempat tinggal Nabi paling tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat tinggal Sayyidina Abu Bakar pun tak sama dengan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling terbaik dalam umat Muhammad pun tak bersama dengan Nabi dalam syurga tertinggi. Barangkali Sayyidina Abu Bakar di surganya lebih bawah sedikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita lagilah bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bawah, barangkali mungkin di kalangan kita ada yang duduk di kaki 5 syurga saja. Barangkali ada. Ala sayyidina Muhammad. Perempuan, tuan-tuan, rahmat Allah sekalian, di mana pun kita berada, sama ada dalam syurga yang ada kelas ataupun di kaki 5 syurga, semuanya akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dalam syurga ni, tuan-tuan, ada 2 nikmat yang paling besar. Yang pertama, nikmat melihat Allah. Yang kedua, nikmat bersama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Tuhan tak ada bersama macam Rasulullah. Cuma kita semua akan melihat Allah dalam syurga. Melihat Allah dalam syurga bukan berarti Allah duduk dalam syurga. Macam kita duduk dalam masjid. Itu maksudnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala duduk dalam syurga, berarti Allah macam kita. Allah bertubuh, Allah berbadan, yang menyebabkan dapat kita kata Allah Subhanahu wa taala itu berjisim dan berjirim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala duduk dalam syurga, berarti Allah berketui, Allah berbadan. Salah pedawai. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak bermakna melihat Allah dalam syurga, Allah duduk dalam syurga. Tuan-tuan, cuma dalam syurga itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat Allah itu ialah nikmat yang paling besar sekali.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia tak apa, hidup jadi orang awam, tapi nak mati jangan mati sebagai orang awam. Mati mesti mati sebagai orang VIP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal tuan-tuan, bila kita mati sebagai orang VIP pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Allah bukan seminggu sekali dah. Orang awam melihat Allah seminggu sekali. Hari Jumaat yang mulia, hari melihat Tuhan pada Sayyidina Muhammad. Tapi orang yang bila mana dia sudah jadi VIP, tuan-tuan, ikutlah berapa kali V. Kalau VIP tak sama macam VVIP. Kalau V ulang 3 kali tak sama macam V ulang 2 kali. Tak tahu berapa kali V. Tuan-tuan, semakin tinggi dia pada sisi Allah, maka ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memandang Tuhan sepanjang masa, detik dan ketika, tak habis-habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di surga dia hanya tengok Tuhan saja. Hal lain tak ada. Pasal tu nikmat yang paling besar sekali. Tuan-tuan, selepas manusia menikmati nikmat paling besar, manusia di syurga esok menikmati nikmat kedua terbesar ialah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama ni tuan-tuan dia nikmat. Bersama ni nikmat pada siapa? Nikmat bagi orang yang mencintai seseorang yang dicintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh suami isteri, bila mana suami isteri ini sudah saling bermahabbah, berkasih sayang, tuan-tuan dia tak baca dah suami ni ada duit, suami dia miskin, suami tak ada nama, suami orang kampung, suami orang biasa, tak ada baca dah. Sebab kasih. Seorang suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dah kasih pada isteri dia, dia tak baca dah. Dulu waktu mula dapat muda, hari ni dah tua. Dulu mula-mula dapat rambut hitam, lah ni dah putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu mula-mula dapat orang panggil kau, hari ni orang panggil tok ni. Tak baca dah tuan-tuan. Bila mana dia kasih, tak baca dah semua tu. Maka orang yang mengasihi seseorang, yang paling dia nak bersama dengan seseorang yang dikasihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana pun dia pergi, dia akan teringat. Balik duduk dengan yang dikasihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah manusia bila mana kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih ni tuan-tuan, dia bukan kasih ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengasihi. Bila kasih dia kira nak bagi saja. Kasih ialah memberi, bukan kasih menerima. Bila mana kita kasih, kita kira nak bagi saja. Kita tak fikir dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak bagi kat kita ataupun tak, dia nak balas ataupun tidak, kita tak baca dah. Yang kita faham, aku nak bagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita mak ayah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak ni kita tak kedekut insya-Allah. Betul tak? Duit kita ni, ayah nak RM70, nak beli baju ala sayyidina Muhammad, jika RM70, RM70 bagi. Ayah nak RM50, RM50 bagi. Yuran RM350, RM350 bagi. Yang penting anak nak ngaji. Kita tak baca lah. Ada satu orang di tempat saya, dah meninggal lama dah, anak ramai. Suatu anak dia ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak pernah berkenderaan, tak pernah ada motor, bahkan jauh sekali ada kereta. Dia hanya naik basikal je, direct tua ala sayyidina Muhammad. Sampailah anak dia seorang lepas.
ada kerja sampai habis, yang terakhir anak bungsu dah mula dapat kerja, barulah dia beli motor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah dia beli motor. Rumah tak pernah cantik, rumah duk macam tu je. Sampai anak-anak dia semua jadi orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni cerita orang kampung. Mungkin orang yang duduk di Pekan tak faham. No? Orang ni Masya Allah, bila mana dia dah anak-anak lepas, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pun teringin nak pergi Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun izin Allah Subhanahu wa taala pergi Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi Mekah dalam bulan Ramadan, dia berpuasa di Mekah selama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selama sebulan. Dia balik daripada Mekah dalam seminggu dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Maknanya dia mati dalam keadaan terampun dosa dia. Dia balik jumpa Tuhan, apa pun tak ada kesalahan dengan Tuhan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ini maknanya kasih. Kalau kasih kita nak bagi je, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang kita kasih pula, dia kasih kat kita juga, dia kena nak bagi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, berarti kasih ni kita bagi, dia bagi. Kita bagi, dia bagi. Tuan-tuan, bila kasih yang pertama sekali, memberi ni kita tak kira. Waktu kita, duit ringgit kita, keperluan kita kadang-kadang tergadai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak baca lah. Yang penting aku nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ini persoalan bila mana kita kasih pada Rasulullah, apa kita bagi pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, macam kita lah, bila jadi mak, jadi ayah, kita nak akan Yusuf anak kita bagi kat kita 500 bulan, 300 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah yang betul, tuan-tuan, dia tak nampak tu. Yang dia nampak hang jadi seperti mana yang mak nak, ayah nak, hang jadi macam mana yang ayah nak. Tu je. Ala sayyidina Muhammad. Tu saja. Kami bagi hang masuk sekolah sebab kami nak bagi hang jadi orang. Lepas tu kami seronok bila mana hang jadi orang yang bermanfaat dan berguna esok. Cukup saja tu. Begitulah yang Nabi nak daripada kita. Nabi nak daripada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menjadi umat kebanggaan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa segala yang Nabi kita bangga, tuan-tuan, kita nak buat. Apa sahaja yang Nabi kita suka, Nabi suka, kita nak buat. Apa sahaja yang Nabi tak suka, kita tak mau buat. Itu mana baru kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, benar tentu kadang-kadang kita nampak hak besar sangat, kita tak nampak yang hak kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkali tak ada nilaian sebegitu besar kalau kita sembahyang pakai kepiah putih, contoh pada kita. Tapi pada Nabi itu sangat besar. Sebab Nabi kata, ilbasul bayad wa kaffinu mautakum bil bayad. Nabi kata, pakailah pakaian putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kapankan orang mati kamu dengan warna putih. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Lebih-lebih lagi pada ketika kita nak sembahyang. Cuma hari ini Nabi leduk di akhir zaman ni semua segala-gala dah berubah. Hak kita duduk di akhir zaman ni semua norma baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lah nak habis sembahyang boleh dekat balik. Bila berkat duduk jarak. Bila nak main balik ni, duduk dekat balik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna teringin lah nak duduk dekat-dekat balik. Seperti mana asal sembahyang ni. Seperti mana hari itu setiap kita teringin rindu nak main masjid balik. Allah lama lah tak main masjid.
Tuan-tuan boleh main masjid, alhamdulillah, syukur. Cuma redalah situasi yang kita duduk sekarang ni. Alhamdulillah. Sabar sat. Ini norma baru. Tuan-tuan, zaman dulu, zaman sahabat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi pakai satu warna saja, putih semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau muslimat kita orang Melayu kan, semayang telekung putih dulu. Tapi hari ini macam-macam telekung lah. Maknanya ni norma baru. Di akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi Indonesia, dapat telekung baru, dia balik ramai. Dia pakai telekung hidun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita pun tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, macam-macam inovasi yang duduk pada jenis-jenis pakaian kita. Tuan-tuan, tak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai warna apa pun tak apa. Tapi prihatin sikit kepada pakaian yang warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh pakai hari-hari pun, pakai pada hari kita main hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi suka putih. Ada satu orang tok guru tempat kami, namanya Tok Haji Aziz, pernah doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu nak merisah, berderet-deret kereta penuh. Sebab orang tunggu Tok Guru berayat untuk anak-anak didoakan untuk mereka lulus periksa. Tu tak kira orang penyakit, macam-macam penyakit. Tok Guru bukan macam apa, dia baca ayat Quran. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang happy minta doa Tok Guru, dengan Tok Guru baca ayat Quran tu, masalah sayyidina Muhammad, dia kata, Tok Guru boleh tak saya nak amal ayat ni? Boleh tu kata. Cuma dia balik, dia amal tak jadi. Tok Guru amal jadi, dia amal tak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia timbul ke ustaz-ustaz lain, dia kata, pasal apa Tok Guru baca jadi, dia amal tak jadi? Sebenarnya kata ulama, bukan sebab ayat Quran tak betul, dia tak betul. Tak betul macam mana? Tak betul dengan Quran. Hidupnya bercanggah dengan Al-Quran. Orang yang hidup sama dengan Quran, jadi dia barulah ayat tu matching, dia baca jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jadi umat yang Nabi kita bangga. Macam anak-anak dua, anak sampai 10 orang, tapi ada tak yang kita bangga? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang bangga anak yang ada duit. Kadang-kadang orang tak heran anak yang berbakti. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, satu orang budak, satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami sembahyang jenazah di Kedah tu. Kalau sembahyang jenazah ramai, sebab orang Kedah ambil upah bayang mayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai. Sekerak masjid mai van jenazah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuklah jenazah, orang pun sembahyang. Tengah-tengah kami sembahyang, tiba-tiba kami dengar seperti satu orang besar, badan besar jatuh. Telebuk bunyi jatuh. Lepas sembahyang, rupa-rupanya sungguh ada satu orang yang badan besar jatuh. Tuan-tuan, rupa-rupanya hak jatuh ni ialah anak si mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak mati tu perempuan, anak dia hak laki-laki ni mati. Dia tuan-tuan, rupa-rupanya budak ni dah umur 35, tak kahwin-kahwin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab satu je, dia kata kalau dia kahwin, siapa nak jaga mak dia? Ada orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, yang abang-abang kok semua kahwin keluar. Dia kata kalau dia anak bongsu, dia kata kalau dia kahwin, mak macam mana? Tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan muliakan budak ni. Dia mati dalam keadaan khidmat yang terakhir pada ibu dia, sembahyang mayat. Khidmat terakhir pada mak dia, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia mati dalam sembahyang mayat, dalam sembahyang jenazah. Dia mati dalam masjid.
Allahu Akbar. Dia mati dalam wudu, Allahu Akbar. Subhanallah, tadi Vin buat main mak dia, lepas tu Vin berbalik dia pula. Tuan-tuan, ni anak yang berbakti. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak ni mungkin tak bagi duit kat mak, tapi anak ni bagi khidmat pada mak. Maka begitulah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena berbakti pada Rasulullah. Tuan-tuan, apa yang paling besar, apa yang paling kecil berbakti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang paling besar ialah menjulang agama yang Nabi bawa, yang Nabi diutuskan untuk membawa agama itu, iaitu Islam. Sallallahu Muhammad. Islam ni kena pertahan macam mana sekalipun, kena pertahan agama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni hari bila mana hari ni kita duduk bilangan jemaah masjid terkurang. Sebabnya kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dah biasa bayar di rumah. Nak mai pula dah rasa berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak orang biasa mai tak apa, hak baru mai lepas tu PKP nak mai pula tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula dia kata payah di masjid, kena buh nama lah, kena tembak day lah. Payah kan? Payah. Ada setengah masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah lah orang malas main masjid, dah payah main masjid, lepas buat kemah pula. Kadang-kadang ada budi bicara tapi tak mau pakai budi bicara. Masalah Sayyidina Muhammad main masjid mesti bawa sejadah sendiri. Okey, tak apa. Lepas tu main masjid masalah Sayyidina Muhammad, kalau macam ni dia pun tak mau, sebab ni tak kira sejadah. Lepas tu nak balik masalah Sayyidina Muhammad, tak apa lagi tu. Ada yang buat pula, yang main masjid bawa sejadah tapi sejadah yang ada gambar Kaabah macam tu. Maka tak main dah. Tuan-tuan, jadi kita ni musalla Sayyidina Muhammad, maknanya baik. Pada saat orang susah nak main masjid, orang ambil lajak lagi nak main masjid, mai kita berkhidmat untuk memakmurkan rumah. Tuan-tuan, tak apa orang tak main, aku kena main. Ini berbakti pada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, segala-galanya subhanallah disebut dalam anta sughratun min sughuril Islam fala ya'tiyanna ahadun min qibalik. Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata kamu ialah satu benteng di antara benteng-benteng Islam. Setiap orang ialah benteng di antara benteng-benteng Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata fala ya'tiyanna ahadun min qibalik, jangan sampai orang boleh menerobos melalui benteng kamu. Allahu akbar ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya apa sahaja yang Nabi buat kita buat, sebab kita mempertahankan sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta kadang-kadang ada setengah orang punya menegakkan sunnah sampai sunnah matrukah pun dia buat. Tuan-tuan tahu apa sunnah matrukah? Sunnah matrukah adalah sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Orang dah tak buat dah, tapi Nabi buat, tetap dia buat. Pakai jubah, orang masih buat, kita pun buat. Pakai serban, Nabi buat, kita pun buat. Sayyidina Muhammad. Bersugi, orang tak buat, kita buat. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kita SAW ni buat pencinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW lepas sembahyang sunat subuh, sebelum daripada iqamah, Nabi akan baring sikit. Nabi tak palanya belah sana, kaki belah sini, Sayyidina Muhammad. Nabi tak tangan dia, Nabi tak tangan dia macam tu, maknanya berbatalkan lengan Sayyidina Muhammad. Bila orang qamat, Nabi kita berdiri untuk sembahyang. Tuan-tuan, tu Nabi kita buat Sayyidina Muhammad. Kita pun tak tahu, Nabi pernah buat sama.
Tuan-tuan, itu mana sunnah yang dah orang tinggalkan. Bagi pencinta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekalipun sunnah yang orang tinggal, tuan-tuan, tetap dia buat sebab dia cinta. Orang yang cinta, kalau cinta tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menjadikan dirinya hampir sama seperti mana yang orang yang dia cinta. Betul. Kalau kita cinta pada seseorang, kita akan jadikan diri kita hampir sama seperti orang yang kita cinta tu. Orang panggil idola. Salah Sayyidina Muhammad. Hang siapa idola? Saya. Idola saya tu, orang tu. Kita pun tengok orang tu, tengok dia. Macam dia apa? Yang pasal apa? Sebab kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isteri kita contohnya. Isteri kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia asal-asal dia suka makan gulai. Kahwin-kahwinan kita, dia mula dah tak makan gulai sebab kita tak suka gulai. Kita suka makan masak merah ayam contoh. Dia pun hari-hari masak merah ayam, masak merah ayam, masak merah ayam. Gulai dia mula tak makan lah. Orang perempuan tuan-tuan, betul kita pun nak tanya orang perempuan soalan sama. Katanya orang perempuan ni, kalau tak kerana suami dia, kalau tak kerana anak dia tak masak dah pun. Dia masak dia sebab lelaki nak makan, sebab anak nak makan. Kalau dia tak dah pun. Hari-hari protokol masak. Soalan Sayyidina Muhammad, nasi, lepas tu gulai, sayur, sambal, ulam. Makna sekali nak masak ni paling kurang sejam kita ambil masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang muslimat, dia nak kahwin. Nak kahwin ni dia fikir macam mana lah nak masak esok. Sebab mereka nak betul mengaji, dia pun geliat-geliat. Salah Sayyidina Muhammad, hari Ahad orang ni masak, Isnin orang ni masak. Nak masak hari-hari nak macam mana? Dia kata salah Sayyidina. Rupa-rupanya bila mana Tuhan boh mahabbah dalam hati masalah Sayyidina Muhammad, dia khidmat dia tak rasa letih. Mana begitulah kita masalah Sayyidina Muhammad, kita mengamalkan sunnah, kita kena buat seperti mana para malaikat bertasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat nyawa lepas tasbih. Mereka tak penat bertasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Tak penat. Tak letih, tak jemu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab tasbih lah nyawa mereka. Seperti mana nyawa kita turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, tu nyawa kita, tasbih nyawa mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita harap kita tak letih mengamalkan sunnah Nabi SAW seperti malaikat yang tak letih bertasbih. Seperti kita yang tak letih bernafas. Maknanya kasih sudah sebati dengan Rasulullah. Ada satu hamba Allah subhanallah sallallahu alaihi Muhammad mai masjid tuan-tuan hari Jumaat awal. Mai masjid awal di tempat kami. Yang mai masjid awal ni satu orang tok guru. Lah ni tosah kata hampir-hampir orang tak main masjid awal lah, hampir-hampir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tempat kami ni Patih Mat nama dia. Lain saya tu ramai tu guru lagi, alhamdulillah. Tok Jilah Bukit Lada, Pak Sumin, Patih Mat. Lain kami tu masih ramai lagi tok guru. Patih Mat ni masalah saya nak, dia tak mengajar hari Jumaat. Tok guru lain mengajar hari Jumaat. Hari Jumaat lepas sarapan masjid. Tuan bayang dia pergi masjid awal. Nabi kita SAW, bahkan para sahabat Nabi, mereka sangat awal menuju masjid pada hari Jumaat. Sahabat Nabi dah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Nabi kata siapa-siapa pergi masjid awal, dia dapat pahala unta. Siapa-siapa yang pergi masjid lewat sikit, dia dapat pahala lembu. Lewat sikit lagi dapat pahala kambing. Lewat lagi dapat pahala ayam. Lewat lagi dapat pahala telur ayam. Tuan-tuan nak tanya, unta berapa ribu? 5 lah 5. Mungkin kalau 5,000 ke 6,000 unta. Kambing, lembu 3,000, 4,000. Soalan Sayyidina Muhammad. Ayam, kambing 800 kot. Soalan Sayyidina Muhammad. Ayam 15 ringgit. Telur ayam 2 kupang. Hari ni orang pergi Jumaat, tuan-tuan dapat 2 kupang lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebulan dapat 8 kupang. Ada tak orang macam Fatih Ahmad dapat 5 kali 4 20,000? Kalau pahala orang nampak, tuan-tuan, habis masjid penuh orang ni melimpah-limpah, tapi pahala tak nampak. Allahu Akbar. Fatih Ahmad, Allahumma salli lepas sarapan langsung masjid. Kita kata kalau pergi masjid awal sehari mengantuk, dia tidur di masjid. Di masjid tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidur pun kita i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika rosak umat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Cubalah kita ni hak tak ada kesibukan, hak tak ada kuliah di mana-mana, tapi orang Penang ni hari Jumaat kerja. Tunggu pencin ni suruh, tak tahu dan pencin ke tak. Soalan Sayyidina Muhammad, no, nak duduk selepas daripada sembahyang subuh sampai nak menaik matahari baru keluar masjid pun susah. Ya akhir zaman. Soalan Sayyidina, siapa-siapa yang Tuhan bagi sampai dia pencin, berarti Tuhan kasih kat dia, Tuhan nak dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mati tak ada pencin, habuan dia lah, buat macam mana? Soalan sayyidina Muhammad. Siapa yang tunggu dalam masjid, doa atas tikat semayang, sampailah naik matahari, tuan-tuan, sampailah naik matahari, sama ada dia semayang sunat isyraq ataupun duha, ataupun dia balik, soalan Sayyidina Muhammad, dia mendapat pahala umrah tammatan tammah, sempurna lagi sempurna. Mekah tak pernah pergi, tapi selalu dapat pahala umrah. Tuan-tuan, siapa buat ni? Rasulullah buat. Tuan-tuan, banyaknya Nabi buat, kita tak ada buat. Tuan-tuan, hadis semua payah-payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, Nabi ialah orang yang tunggu semayang sebelum semayang. Nabi kata mana-mana orang yang tunggu semayang sebelum semayang, dia mendapat pahala semayang selagi mana dia tidak berhadas. Semua Nabi kata sebab Nabi buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak tunggu, kita terkejut masuk waktu. Orang bang-bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terkejut. Pasal tak tunggu. Tuan-tuan, bila kita nak buat, kita jadi orang yang tunggu sembahyang ni. Kita nak jadi seperti mana golongan salafus salih yang sampai Tuhan tunjuk, Tuhan betul-betul kasih kat mereka. Satu orang tu tukang kayu, hati dia dengan sembahyang dekat. Sampai ke peringkat bila mana dia pegang kapak soalan Sayyidina Muhammad, dia nak belah kayu tu, bila mana waktu sembahyang dah masuk, tuan-tuan, tak jalan dah. Dia faham lah waktu sembahyang dah masuk. Selagi mana kapak tu belah lagi, berhenti sembahyang, waktu tak masuk lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, bila mana waktu dah masuk, dia tarik kapak, tak jalan dah. Dia tahu waktu dah masuk. Tu Tuhan kasih kepada orang tu. Tuhan tunjuk bahawa dia kasih, bahawa siapa soalan Sayyidina Muhammad yang nak mendapat kasih Rasulullah, jadilah orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, iaitu jadi ummah yang terbaik.
Tuan-tuan, kita belajar, kita mencatat, kita menulis, kita masuk kuliah soalan Sayyidina Muhammad dari dulu sampai lah. Bukan kita nak tulis saja, tapi kita nak amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekolah ini bukan sekolah teori, sekolah inilah sekolah praktikal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita buat hak Nabi suruh, tuan-tuan, barulah tumbuh rasa cinta. Dulu tak faham. Bila mana kita buat mana hak Nabi suruh, kita tak tinggal. Kita istiqamah kita buat. Tuan-tuan, kita akan dapat balasan cinta dari Rasulullah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad diutuskan kepada kita syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Nabi diutuskan pada kita untuk menjadi saksi. Berarti Nabi tengok semua yang dibuat oleh umatnya. Kalau kita buat baik, Nabi tengok kita buat baik. Nabi kata hamidullah alaihi, aku bersyukur kepada Allah sebab umatku ni buat seperti mana aku suruh. Kalau Nabi tengok kita buat tak elok, yang katakan Nabi memberi syafaat kepada kita. Nabi kata istaghfartullah alaihi, aku pohon ya Allah ampunkanlah umatku ni. Tuan-tuan, maka prihatinlah kepada kasih sayang Nabi pada kita, maka balaslah kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan semua ajaran dan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.